Salam sejahtera. Hukum Kirchhoff adalah merupakan satu subtopik di dalam bab arus elektrik. Di dalam hukum Kirchhoff terdapat dua rumus asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jumlah arus yang masuk pada simpang di dalam litar adalah sama dengan jumlah arus yang keluar pada litar tersebut. Misalnya, saya lukiskan satu simpang dan saya labelkan arus-arus ini sebagai I1, I2 dan I3. Kita dapati di sini bahawa I1 adalah bersamaan dengan I2 tambah I3. Rumus yang kedua pula adalah di dalam sebuah litar yang tertutup, jumlah EMF adalah sama dengan hasil darab di antara arus dan juga rintangan, atau kita katakan jumlah EMF tolak hasil darab di antara arus dan juga rintangan adalah bersamaan dengan sifar. Misalnya di sini saya lukiskan satu litar yang mempunyai 2 EMF dan 2 perintang yang saya labelkan sebagai E1, E2, R1, R2 dan juga I. Harus diingatkan bahawa arah bagi EMF adalah daripada kutub negatif kepada kutub positif. Di sini kita dapati bahawa berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua tadi, E1 tambah E2 adalah bersamaan dengan I R1 tambah I R2. Atau kita katakan E1 tambah E2 adalah bersamaan dengan I R1 tambah R2. Sekarang kita akan membuat sedikit latihan berkenaan tajuk Kirchhoff Law ini. Di sini saya sediakan satu litar yang mempunyai beberapa EMF dan juga perintang. Pertama sekali kita perlu melabelkan arah EMF, iaitu daripada kutub negatif kepada kutub positif. Labelkan semua arah bagi EMF dan kemudiannya labelkan juga arah bagi arus yang mengalir di dalam litar ini. Misalnya, saya labelkan di sini sebagai I1, I2 dan I3. Seterusnya, buat galungan di dalam litar sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam mengikut kemahuan anda. Labelkan di sini sebagai G1 dan G2. Sekarang kita akan mencari nilai bagi setiap I dengan menyelesaikan masalah Kirchhoff ini. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, kita akan dapati di sini bahawa I1 tambah I3 adalah bersamaan dengan I2. Kita jadikan persamaan ini sebagai persamaan yang pertama. Seterusnya, kita lihat pada litar yang mengandungi gegelung 1, kita akan dapati bahawa E1 tolak E2 adalah bersamaan dengan I1 R1 tambah I1 R2 tolak I3 R3. Di sini, nilai bagi E2 dan juga I3 adalah negatif kerana arah bagi E2 dan juga I3 adalah berlawanan dengan arah gegelung. Kita gantikan nilai ke dalam
persamaan ini, iaitu 10 volt tolak 6 volt bersamaan dengan I1 2 tambah 6 ohm tolak I3 4 ohm. Dan kita akan memperolehi persamaan yang kedua, iaitu 4 sama dengan 8I1 tolak 4I3. Ini adalah persamaan yang kedua. Seterusnya kita lihat pula pada litar yang mengandungi gegelung yang kedua. Di sini kita dapati bahawa negatif I2 tambah I3 adalah bersamaan dengan negatif I3 R3 tolak I2 R4 tolak I2 R5. Gantikan kepada nilai dan kita akan perolehi bahawa negatif 6 volt tambah 12 volt adalah bersamaan dengan negatif 4I3 tolak 8I2 tolak 10I2. Maka kita akan memperolehi persamaan yang ketiga, iaitu 6 bersamaan dengan negatif 4I3 tolak 18I2. Senaraikan kembali ketiga-tiga persamaan yang telah kita terbitkan sebentar tadi, iaitu persamaan pertama, I1 tolak I2 tambah I3 adalah bersamaan dengan kosong. Persamaan yang kedua, 8I1 tambah 0I2 tolak 4I3 bersamaan dengan 4. Dan persamaan yang ketiga, 0I1 tambah 18I2 tambah 4I3 bersamaan dengan negatif 6. Ini adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Sekarang, untuk kita cari nilai arus I1, I2 dan I3, kita akan masukkan nilai-nilai yang kita ada ke dalam kalkulator saintifik. Saya akan tunjukkan caranya kepada anda. Mula-mula, tekan pada butang mode sebanyak 3 kali sehingga keluar arahan EQN, MAT dan VCT. Kita akan pilih EQN, tekan pada nombor 1 dan untuk unknown kita akan pilih nombor 3. Sekarang kita akan masukkan nilai yang ada pada persamaan yang pertama, di mana A1 adalah 1, tekan sama dengan, dan B1 adalah negatif 1, tekan sama dengan, dan kemudian C1 adalah 1 dan D1 adalah kosong. Seterusnya, kita masukkan nilai bagi persamaan kedua, di mana A2 adalah 8, B2 adalah kosong, C2 adalah negatif 4, dan D2 adalah negatif 4. Seterusnya, kita masukkan pula nilai pada persamaan yang ketiga, di mana A3 adalah kosong, B3 adalah 18, C3 adalah 4, dan akhir sekali D3 adalah 6. Di sini kita akan memperolehi nilai bagi X, di mana X mewakili I1, Y mewakili I2 dan Z mewakili I3.
Nilai bagi I1 yang diperolehi di sini adalah negatif 0.26 ampere. Bagi I2 nilainya adalah 0.23 ampere. Dan bagi I3 nilainya adalah 0.48 ampere. Bagi nilai I1, tanda negatif ini menunjukkan bahawa arah bagi I1 yang sebenar adalah berlawanan daripada arah yang dipilih. Ini bermakna arah I1 yang sebenar adalah keluar daripada simpang. Sekian sahaja perkongsian saya mengenai tajuk Kirchhoff Law pada kali ini.